Kereta Datuk tersadai di tepi jalan. Sudah seminggu hari raya berlalu, tapi rumah Datuk tetap sibuk dengan anak cucu yang datang berhari raya ke rumahnya. Pada malam 27 Likur yang lalu, Datuk turut memasang lampu di halaman rumah dengan anak cucu. Datuk membelikan mercun untuk anak cucunya. Sesungguhnya, Datuk amat menyayangi semua anak cucunya dan memang jadi kebiasaan dalam hidup Datuk. Pada hari raya pertama, dia akan mengumpulkan anak cucunya di anjung rumah, makan lemang dan rendang bersama anak cucu, kemudian akan mengelepai anak cucunya pergi ke masjid untuk sembahyang hari raya. Selepas itu, Datuk akan mengajak semua anak cucunya pergi ke tanah kubur, menziarahi kubur nenek moyang yang sudah pergi. Datuk pun menunjukkan kubur Datuk Nenek pada anak cucu sambil menyebut keistimewaan Datuk Nenek masa ada hayatnya dulu. Dalam suasana yang sibuk tu, tiba-tiba Datuk menghilangkan diri. Tidak ada siapa yang tahu ke mana Datuk pergi. Bila salah seorang cucu mengesyorkan supaya kehilangan Datuk itu dilaporkan pada pihak polis, Nenek dengan tenang bersuara, "Usah bimbang, dia akan balik dalam sehari dua ni. Dia berhari raya ke rumah yang lagi satu," jawab nenek itu, menghilangkan keraguan anak cucu. Nenek pun menceritakan pada anak cucu sepanjang bulan puasa yang lalu, Datuk tidak pergi berburu. Dia banyak menghabiskan masanya di kampung orang Bunian bersama isteri barunya. Setiap kali Datuk pulang, dia membawa buah tangan untuk nenek yang dibekalkan oleh orang Bunian. Sebagai isteri yang setia, nenek tidak pernah bertanya tentang isteri muda Datuk. Nenek tahu kalau ditanya dan disoal jawab, maka Datuk akan naik berdarah. Akibatnya akan berlaku pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, nanti mudah masam muka. Kalau ini terjadi, tentulah tak elok. Malu pada anak menantu dan cucu cicit. Demi menjaga kerukunan rumah tangga dan anak menantu, ada baiknya perkara itu dibiarkan. Itulah pendapat nenek. Dia merasa bersyukur pada Tuhan. Kalau Datuk sihat dan boleh makan dengan baik, itu sudah cukup. Bagi nenek, kalau dikasihkan Datuk sepenuh hati pun tak ada gunanya. Satu hari, salah seorang daripada mereka akan berpisah juga atas kehendak Allah yang Maha Besar. Barangkali esok atau lusa ia akan meninggalkan Datuk bila nyawa miliknya diambil oleh Tuhan. Begitu juga dengan Datuk. Tak ada yang abadi di dunia ini melainkan Allah yang Maha Bijaksana. Nenek menghitung semuanya itu. Kerana itu dia tetap bersikap tenang dan senang ke atas apa yang terjadi ke atas diri Datuk. Akhirnya anak cucu Datuk pun berkumpul di rumah, terpaksa meninggal rumah Datuk kerana urusan diri masing-masing. Ada yang sudah bekerja sendiri dan ada yang tak kurang juga makan gaji. Kereta yang bersusun di depan rumah Datuk, sebuah demi sebuah meninggalkan halaman rumah Datuk, pulang ke tempat masing-masing. Nenek berpeluk-peluk dengan anak cucu sambil mendoakan keselamatan mereka semasa dalam perjalanan. Nenek berharap pada hari raya tahun depan, anak cucu akan kembali pulang ke kampung. Cuma yang nenek terkilan hanya satu, iaitu semasa kereta anak cucunya bergerak, Datuk tidak dapat melambaikan tangan. Datuk tak dapat memeluk anak cucu dengan penuh mesra. Mengingatkan ini semua, nenek jadi sayu. Perasaannya cukup hibah. "Sampaikan salam pada Datuk," kata Ahmad Zaki, cucu Datuk yang ke-12. Matanya merenung muka nenek. "Boleh, jangan bimbang," nenek memberikan pengakuan. Ahmad Zaki yang melawat yang lewat sekali meninggalkan rumah Datuk. Dia bertugas sebagai guru mengajar di sekolah menengah Dr. Burhanuddin di Taiping. Bila semua anak cucu sudah pergi, nenek kembali dengan kerjanya membelah pokok sirih di belakang rumah, melihat ayam yang bertelur di reban serta memetik kacang panjang. Kalau diikut kata hati, nenek mahu saja mengikut salah seorang dari anak cucunya, duduk sama mereka. Tak guna kalau duduk rumah sendiri sedangkan suami selalu saja meninggalkannya. Bila nenek mengkaji semua hal ini sedalam-dalamnya, dia tidak rela meninggalkan Datuk. Dia mengira semua yang terjadi atas dirinya adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Besar. Sudah 3 jam anak cucunya pergi, tapi telinga nenek masih dapat mendengar suara anak cucu. Bagaikan terbayang tingkah laku anak cucu di depan matanya. Nenek tidak tahu pukul berapa anak cucunya pergi meninggalkannya. Yang pasti, masa anak cucunya pergi tadi, matahari baru naik segalah. Tapi sekarang, matahari sudah pun berada di pucuk kelapa.
Nenek masuk ke rumah. Sebaik saja dia membasuh dan memotong kacang panjang, dia terdengar bunyi kereta masuk. Nenek menerpa ke muka pintu. Dia melihat Muhammad Hakim keluar dari kereta. "Kenapa? Ada barang tinggal?" tanya nenek. "Tak ada, Nek. Kereta Ramlah berlanggar dekat Pekan Pusing." Nenek diam. Dia tahu cucunya itu dalam perjalanan pulang ke Johor Bahru. Ramlah bertugas sebagai pegawai kastam. "Apa yang mesti kita buat?" nenek menyoal. Muhammad Hakim suruh nenek masuk ke dalam keretanya untuk pergi ke Batu Gajah. Pada jiran sebelah telah ditinggalkan pesan. Apabila Datuk balik, suruh dia pergi ke hospital Batu Gajah. Jiran yang baik hati itu berjanji mau menyampaikan amanat itu. Bagaikan digerak oleh sesuatu, Datuk yang sudah lama tinggal dengan isteri mudanya di kampung Budian teringat mau balik. Isteri mudanya tidak menahan. Datuk pun balik. Datuk sampai ke rumah waktu maghrib. Dia tidak bertanya pada jiran tentang nenek yang tiada di rumah. Selepas sembahyang, seorang jiran datang menemuinya dan menyampaikan berita yang dipesan. Datuk menerima pesanan itu dengan tenang. "Terima kasih. Aku ingat lepas sembahyang Isyak, aku akan pergi," kata Datuk pada jiran yang menyampaikan pesan. Apa yang dicakapkan oleh Datuk, itu dikuatakannya. Selepas sembahyang Isyak, Datuk pun menghidupkan enjin keretanya. Kemudian Datuk matikan enjin kereta itu. Datuk buka bonet kereta untuk memastikan ia membawa barang keperluan. Kalau tayarnya bocor di tengah jalan, Datuk periksa enjin kereta. Dia yakin keretanya cukup baik dan selamat untuk perjalanan jauh. Masa Datuk meninggalkan rumah, keadaan langit agak mendung. Tak ada bintang berkedip. Tiada bulan sabit di kaki langit. Datuk terus memandu kereta Ford Anggilanya dengan tenang membelah kegelapan malam. Kereta Datuk sudah pun melintasi Kampung Buruk Bakul dan Simpang 3. Bila masuk ke dalam kawasan Kampung Bulo Au, hujan mula turun dengan lebatnya. Agak sukar juga Datuk memandu dalam hujan lebat. Dia terpaksa melarikan keretanya dengan perlahan sekali. Sesekali Datuk terbabas ke tepi jalan. Bila berselisih dengan lori balak atau lori ikan, Datuk terpaksa berhentikan keretanya. Datuk sudah pun melalui Jabatan Nordin di Kampung Belanja. Sekarang Datuk sudah memasuki pekan parit hujan juga tak berunsur reda. Walaupun yang terjadi Datuk tetap mahu meneruskan perjalanannya ke Hospital Batu Gajah. Datuk meninggalkan pekan parit. Datuk menggigil kesejukan. Sampai di satu selekoh, kereta Datuk berhenti dengan tiba-tiba. Dia cuba menghidupkan enjinnya. Usahanya tidak berjaya. Dalam hujan lebat itu, Datuk keluar dari perut kereta. Datuk membuka bahagian depan dengan lampu picit di tangannya dan dia meraba semua wayar yang terdapat pada enjin kereta. Badannya sudah basah. Dia menggigil. Datuk ingin hidupkan kereta. Tidak berjaya. Datuk bunyikan horn, tidak bersuara. Datuk masih juga tenang. Walaupun dia tahu sekarang berada di tempat sunyi, di kiri kanan yang penuh dengan hutan tebal. Kilat mula meremahaja-rela. Dari cahaya kilat itu, Datuk dapat memastikan bahawa dirinya berada tidak jauh dari bukit berapi. Setiap kali cahaya kilat memancar, ia dapat melihat bukit berapi yang tertegun berdiri teguh di kiri kanan jalan. Hujan terus turun. Jalan raya sudah penuh dengan air melimpah-limpah. Datuk melihat jam di tangan. Sudah hampir pukul 12 malam. Tak ada sebuah kereta yang melintas di situ. Datuk tetap menggigil di dalam perut kereta Ford Anggila. Tiba-tiba, Datuk melihat ada satu cahaya dari sebelah kanan jalan. Ia memastikan cahaya lampu itu datangnya dari sebuah rumah. Datuk ambil golok, lalu diselitkan di pinggang. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah yang ada cahaya lampu itu. Datuk mengunci semua pintu kereta. Datuk menyeberang jalan dalam hujan yang begitu lebat. Datuk masuk ke dalam satu lorong menuju ke rumah tersebut. Sampai saja di kawasan rumah itu, kilat pun memancar. Datuk dapat melihat rumah itu, iaitu sebuah rumah batu bertingkat 2. Di halaman yang penuh dengan pokok-pokok bunga yang sudah basah dengan air hujan. Datuk masuk ke bawah lalu mengetuk pintu berulang-ulang kali. Tak ada jawapan. Datuk ketuk lagi. Pintu pun terkuak. Seorang perempuan muda berdiri sambil di tangannya menatang sebuah pelita minyak tanah.
Saya mau tumpang teduh, kata Datuk. Begitu, masuklah ke dalam. Tak payah, biarlah di luar saja. Janganlah begitu, masuklah. Pelawak perempuan itu mendesak juga Datuk supaya masuk ke dalam rumah. Akhirnya, Datuk masuk. Dia disuruh duduk di ruang tamu. Perempuan yang baik hati itu memberikan Datuk kain pelikat dan baju Melayu. Datuk terus memakainya. Perempuan itu juga memberikan Datuk secawan kopi panas. Dan Datuk habis sirup. Datuk terasa badannya cukup segar. Tinggal seorang saja? Tanya Datuk. Perempuan muda yang berambut panjang itu tersenyum. Lampu minyak tanah melintuk ke kiri ke kanan di tiup angin malam. Emak dan ayah saya pergi ke barangan serai tengok orang sakit. Suami? Saya belum bersuami. Dulu bertunang dengan askar, tapi tunang saya mati ditembak komunis di Sungai Siput. Kalau begitu, tak manis saya berada di rumah anak dara malam begini. Apa salahnya? Kita bukan berbuat jahat. Awak datang sebab berkereta awak rosak dan saya berkewajipan menolongnya. Masa ni masa awak. Nanti ada masanya saya perlukan pertolongan dari awak. Awak perempuan yang baik hati. Usahlah terlalu memuji tingkah perempuan muda. Di luar hujan terus menggila. Peta dan kilat juga menunjukkan gagah. Angin yang bertiup kencang menghasilkan bunyi suara daun yang sesekali terdengar bunyi dahan pokok. Datuk terdengar bunyi lolongan anjing sayup-sayup di luar bersama bunyi suara kucing berkelahi. Dari arah dapur, Datuk terdengar bunyi pinggan dan piring berlaga. Serentak dengan itu, Datuk terdengar bunyi suara perempuan mengilai. Datuk tidak menyoal apa yang didengarnya pada perempuan muda itu. Dia tetap tenang. Tentulah tidak wajar sekali bertemu di rumah orang yang baik budi bahasa, mahu menyoal hal peribadi. Itu biadab namanya. Datuk tak mahu perempuan muda itu menuduh dia biadab. Malam itu, perempuan muda yang cantik, berbibir nipis, berdahi luas, memberitahu Datuk bahawa dia dan orang tuanya berasal dari Pulau Pinang dan berbahasa Cina. Masa zaman pemerintahan Jepun, mereka tinggal di Batu Gajah dan mereka berkeluarga terus memeluk agama Islam. Bila Jepun kalah, mereka pindah ke Seputih dan membeli rumah dan tanah yang mereka duduki sekarang ini. Dengan penjelasan itu, Datuk senang hati. Kemudian perempuan muda itu memberikan Datuk sebuah bilik yang lengkap dengan katil dan meja serta almari. Bilik untuk awak tidur di sini, ujar perempuan muda itu. Datuk melihat sebatang lilin yang dimamah api tersedia di atas meja. Oh, saya bimbang. Esok saya akan pergi dari sini. Perempuan muda itu merapatkan daun pintu bilik. Datuk terdengar perempuan muda itu mengunci bilik dari luar. Datuk tersenyum dan terfikir bahawa perempuan muda itu membuat begitu adalah untuk kebaikan dirinya. Dia bimbang jika Datuk keluar mencarinya di tengah malam atau merokolnya. Datuk menggelengkan kepala. Aku tak sejahat itu, kata Datuk dalam hati. Dia merebahkan badan ke atas katil. Bila Datuk mahu merapatkan kedua belah kelopak matanya, dia terdengar bermacam-macam bunyi di luar. Ada orang berjalan, ada bunyi suara menangis. Datuk tidak menghiraukannya, barangkali itu cuma perasaannya saja. Akhirnya, Datuk terlelap. Dia bermimpi ada orang kepala anjing datang padanya lalu mahu membaham pangkal pahanya. Datuk melawan dengan sekuat hati. Dalam perlawanan itu, Datuk tewas pada orang berkepala anjing itu. Dan orang berkepala anjing itu terus mengoyak daging paha Datuk. Darah bertaburan dalam bilik. Datuk menjerit dengan sekuat hati. Datuk terjaga. Datuk terkejut kerana hari sudah cerah. Matahari mula bersinar dan masuk ke dalam ruang bilik. Datuk mengerutkan dahi kerana didapati dirinya cuma tidur di atas simen di sebuah bilik yang kotor dan buruk. Tak ada katil, tidak ada meja. Cuma yang ada hanya tumbul kayu dan batang pisang. Datuk keluar.
Datuk menarik nafas panjang. Rumah yang malam tadi indah ternyata sebuah rumah buruk yang hanya menanti masa untuk rebah ke bumi. Di halaman rumah penuh dengan hutan keduduk, serunai laut. Pemandangan sekitar rumah itu amat menyeramkan. Datuk mencari perempuan muda yang melayannya semalam. Tak nampak batang hidung. Datuk pergi ke ruang tengah. Ia melihat satu cawan sumbing yang kotor. Di dalamnya ada air hitam yang busuk. Ada 2-3 ekor bangkai cicak yang kembung perutnya terdapat dalam cawan itu. Datuk mengucap panjang. Dia ingat malam tadi dia minum di situ. Dia yakin air itu sudah masuk ke dalam perutnya. Syaitan! Aku dipermainkan oleh syaitan! Bisik hati Datuk. Dia meninggalkan kawasan rumah itu menuju ke jalan raya. Datuk cuba menghidupkan enjin keretanya. Suara kereta mengaung. Datuk cuba memandu 2-3 rantai ke depan. Keretanya tidak mengalami sebarang kecelakaan. Datuk terus menuju Hospital Batu Gajah. Dia kecewa. Ramlah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya sudah meninggal dunia. Jenazahnya sudah dibawa ke kampung malam tadi juga. Datuk menceritakan kisah yang dialaminya kepada seorang pekerja di Hospital Batu Gajah. Begini pakcik, rumah tu rumah tinggal anak dara tuan punya rumah tu. Dan rumah tu juga anak dara yang Datuk jumpa tu menggantungkan diri di bilik ruang tengah rumah tu, kata pekerja itu pada Datuk. Sebab dia kecewa kerana tunangnya berkahwin dengan orang lain. Begitu. Suara Datuk lembut.